الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله ما شاء الله. كل نعمة من الله ما شاء الله. الخير كله بيد الله ما شاء الله. لا يصرف السوء إلا الله. أما بعد. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan, mudah-mudahan kita semua dikasihi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pagi ini kita sambung pengajian kitab Sirah Nabawiyah. Kemarin kita berhenti dekat perbezaan antara kaum muslimin dan kaum kafir Quraisy di sudut mimpi. Orang beriman, mimpi mereka indah-indah. Nabi mimpi kejayaan di mana musuh-musuh akan mati terbunuh. Maka Nabi tunjuk di atas tanah. Abu Jahal akan mati di sini. Uqbah bin Abi Mu'ayth mati di sini. Al-Walid bin Mughirah di sini. Utbah di sini. Dan setiap tempat yang Nabi tunjukkan itu benar-benar berlaku kematian mereka. Para sahabat pula bermimpi sehingga berhadas dan mewajibkan mandi junub. Ayak tak ada di kawasan itu. Susah hati mereka bagaimana ingin salat subuh.
maka Allah Ta'ala menurunkan hujan. Mereka dapat berwudu, mandi wajib, dapat mengisi air dalam telaga-telaga Badar, dan mereka dapat solat subuh dengan penuh ketenangan. Tentera Islam, Allah Ta'ala bagi kekuatan kerana mereka mendapat tidur yang berkualiti. Tidur mereka tidak terganggu, aman, damai, walaupun bilangan mereka sedikit. Dan yang satu lagi yang kita nak sebut, ketika tidur itu, mereka bermimpi tentera musyrikin tidaklah ramai. Sikit saja. Dalam mimpi mereka, Allah perlihatkan tentera musyrikin ni, ya Allah, sikit ya. Tak ramai mana pun. Dengar cerita ramai, tapi dalam mimpi ni pun tengok, sikit je. Memang hakikatnya ramai sungguh. Sementara mimpi musyrikin Mekah, mimpi batu besar jatuh berkecai, sehingga menyebabkan berlubang pintu-pintu rumah mereka. Mimpi yang menakutkan. Dan mereka tak dapat tidur. Dalam perjalanan mereka menuju ke Madinah, mereka diselubungi rasa gerun, gementar, kerana itu salah satu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam mana-mana peperangan pun, lagi sebulan nak jumpa Nabi, musuh akan ketakutan. Nabi pernah sebut dalam satu hadis, khususiat Nabi, perkara khas untuk Nabi Muhammad yang Allah tak bagi kat Nabi-Nabi yang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nusirtu birru'bi masirata syahrin. Nusirtu, aku ditolong. Siapa tolong aku? Allah lah. Nusirtu, aku dibantu. Aku ditolong daripada perkataan nasrun. Aku ditolong. Birru'bi, dengan kegerunan. Musuh gerun kepada aku. Masirata syahrin, perjalanan selama sebulan. Lagi sebulan lagi nak sampai ke tarikh itu, musuh dah ketakutan. Ru'ub ni dia lebih pada khauf. Masih nusirtu birru'bi. Kalau khauf tu takut, kalau ru'ub ni dia gementar, gerun, tidur tak lena, tidur tak cukup. Gitu. Baik, kita baca muka surat 59, nota kaki di bawah muka surat 59. Allah berfirman di dalam surah Al-Anfal ayat 11. Bismillahirrahmanirrahim. إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. Maksudnya, ingatlah ketika Allah menjadikan kamu mengantuk sebagai satu penenteraman daripadanya. Amanatan min, rasa aman, rasa tenang. Itu yang boleh tidur. Kalau susah hati tak boleh tidur. Kalau keluh kesah tak boleh tidur. Allah jadikan tentera Islam ni rasa aman, rasa tak ada apa, rasa tak ada. Tak ada kebimbangan. La khawfun alaihim wala hum yahzanun. Mereka tak ada rasa takut dan mereka tidak merasai sedih. Mereka tidak rasa menyesal. Ikut Nabi ni tak sesal. Walaupun tak bawa pedang, bawa kayu pun mereka tidak rasa takut, tidak menyesal, tidak sedih. Mereka sanggup berjuang dengan Nabi. Kita dah tengok dah perkataan Miqdad bin Al-Aswad, atau nama sebenarnya Miqdad bin Amru. Kita dah tengok dah perkataan Sa'ad bin Mu'az. Nabi ajak pergi mana pun mereka bersama Nabi, ketika susah dan ketika senang. Mereka tak akan jadi macam Bani Israel yang berkata kepada Nabi Musa, pergilah engkau dengan Tuhan kau, pergi perang, kami nak duduk relax saja. Tapi kata Miqdad bin Aswad, pergilah engkau dengan Tuhan kau, berperanglah, kami akan bersama-sama dengan Allah dan Rasul berperang. Kalau Nabi ajak merentasi lautan pun, kami akan turut serta bersama Nabi SAW. Jadi Allah turunkan ketenangan, mereka tidur, kemudian subuh tu Allah turunkan hujan.
liyutahhirakum, mereka boleh taharah, boleh mandi wajib dengan air hujan itu. Dalam ayat yang lain Allah Ta'ala perlihatkan bilangan musuh tidaklah terlalu besar. Kita boleh tengok surah Al-Anfal ayat 43 dan 44. Ayat-ayat berkaitan perang Badar ni banyak Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Anfal. Allah sebut dalam surah Al-Anfal. Badar berlaku dulu. Dah selesai perang Badar baru turun surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal merekodkan peristiwa yang berlaku dalam perang Badar. Badar ni dah selesai, dah finish. Tamat Badar, baru turun surah. Surah ni kira sebagai kenangan. Apa peristiwa yang berlaku dalam Badar, Allah rekodkan. Allah takhirkan penurunan surah Al-Anfal. Jadi para sahabat bila baca surah Al-Anfal, dia teringat baliklah kisah mereka tidur, kisah mereka mandi junub, semua dimuatkan dalam surah Al-Anfal. Dalam surah Al-Anfal, Al-Anfal ni mana pembahagian harta ghanimah. Harta apa? Harta rampasan perang. Kerana belum ada lagi dalam sejarah sejak zaman Nabi Adam hingga zaman Nabi Isa, belum ada lagi seorang Nabi pun yang dihalalkan harta rampasan perang. Ini kira pengalaman pertama. Tak pernah-pernah lagi harta peperangan ni boleh dimakan. Tak pernah lagi. Kerana ini juga khususiat Nabi. Khas untuk Nabi dan umat. Halal ghanimah. Halal harta rampasan perang. Jadi nak bahagi macam mana? Mereka tanya Nabi. Yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kamu, bagaimana nak bahagi harta rampasan perang? Nabi pun tak tahu, tunggu Ustaz, jangan bergaduh. Orang Ansar kata kami yang paling layak pasal kami penduduk Madinah. Orang Muhajirin kata, hai cermat sikit, kami bersama Nabi, hijrah sama-sama Nabi. Jadi bergaduh. Bukan bergaduh, bertengkar sikit lah. Bertengkar sikit. Kita boleh tengok dalam tafsir surah Al-Anfal di Muqaddimah. Mereka bertelagah tentang harta rampasan. Ada satu puak kata kita tak boleh ambil, kita tinggal aja. Pasal aku dapat tahu Nabi-Nabi dulu kalau perang tinggal aja harta, nanti api dari langit akan turun. Api dari langit akan turun, akan menyambak semua. Jadi kita tinggal. Jadi berbeza pendapat tu biasalah khilaf. Bukan bergaduh bertumbuk dah. Mereka bincang tu. Hak ni kata macam ni. Hak ni kata dapat kat Ansar. Hak ni kata dapat kat Muhajirin. Allah Ta'ala kata, serah kat Nabi. Nanti Nabi akan putuskan. Yang penting hampa jangan gaduh. Fa'uslihu dhata bainikum. Perbaikilah hubungan sesama kalian. Jangan gaduh. Taat perintah Allah dan Rasul. Wala taat kepada apa yang Nabi nak cakap. Tu surah Al-Anfal. Kita tengok ayat 43 dan 44. Mereka mimpi melihat tentera musuh sedikit. Siapa ada Quran boleh tengok. إِذْ يُرِيكَهُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِكَ قَلِيلًا walau arakahum kathiran lafashiltum walatanaza'tum fil amr walakinnallaha sallam innahu alimun bidhatis sudur wa idh yurikumuhum idh iltaqaytum fi a'yunikum qalila وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. Maksud dia apa? Ingatlah wahai Muhammad ketika Allah memperlihatkan mereka kepada kamu dalam mimpimu. Sedikit bilangan mereka. Dan kalaulah dia memperlihatkan mereka kepada kamu ramai bilangannya, tentulah kamu akan merasa gerun, susah hati juga.
Tapi dalam mimpi tengok alah sikit apa ni bang. Dan tentulah kamu akan berbantah-bantah dalam urusan perang itu. Allah bagi mimpi melihat tentera musyrikin tak ramai, qalila, sikit. Akan tetapi Allah telah menyelamatkan kamu. Sesungguhnya Allah mengetahui akan segala isi hati yang ada di dalam dada. Dan ingatlah ketika dia memperlihatkan mereka kepada kamu sekalian, semasa kamu bertemu mereka, sedikit bilangan pada penglihatan mata kamu. Waktu perang pun mata orang Islam nampak tentera musyrikin sikit. Waktu perang tu pun Allah bagi mata orang Islam tengok musyrikin sikit lah. Ramai 1,000, dekat-dekat 1,950. 950 orang, Nabi tengok Allah sikit je. Tak ramai pun. Sahabat-sahabat pun tengok lah sikit lah. Ramai macam kita 313 ni, apa-apa 300 lebih sikit lah. Allah bagi, Allah boleh buat tu. Pada pandangan mata. Fi a'yunikum, pada mata-mata kamu, qalila, nampak sikit musuh. Dia memperlihatkan mereka kepada kamu sekalian semasa kamu bertemu dengan mereka, sedikit bilangan pada penglihatan mata kamu. Dan kamu pula diperlihatkannya sedikit bilangan pada pandangan mereka. Tentera musuh pun tengok orang Islam sikit. Tapi kemudian tentera musuh akan heran. Tentera Islam ni dari masa ke semasa makin bertambah ramai, makin bertambah ramai, makin bertambah ramai. Ramai dengan malaikat. Mula-mula nampak sikit ya. Bila perang, nampak 1,000, nampak 2,000, nampak 3,000. Terus dia macam mana dia boleh jadi ramai? Allah turunkan para malaikat. Kerana Allah hendak melakukan sesuatu perkara, yakni kemenangan Islam yang telah ditetapkan berlaku. Dan ingatlah kepada Allah jua dikembalikan segala urusan. Jadi peperangan ni yang pegang panji-panji, liwak dalam bahasa Arab, pemegang panji-panji Islam namanya Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Tentera Islam hanya ada 2 ekor kuda. Kuda 2 ekor lah. Unta ada 70 ekor. Macam mana mereka nak naik? Mereka 313 orang. Maka mereka bergilir-gilir naik unta. Unta pun kecil-kecil lah. Boleh naik 2 orang. Seekor unta bolehlah naik 2 orang. Tapi Nabi buat kumpulan 3 orang seekor unta. Maknanya 2 orang naik, seorang kena jalan kaki. Unta mampu membawa 2 orang. Tapi Nabi pecahkan seekor unta ni kepada 3 orang. Kumpulan bertiga. 2 orang naik unta, seorang jalan kaki. Nanti hak duduk atas unta tu turun, hak jalan kaki pula naik. Gilir-gilir naik unta. Dan Rasulullah SAW sendiri pun ada kumpulan Nabi Sayyidina Ali dengan Mirthad bin Abi Mirthad. 3 orang. Seekor unta kecil. 2 orang menunggang. Nabi dengan Sayyidina Ali menunggang. Mirthad bin Abi Mirthad jalan kaki. Sampai satu tempat, Sayyidina Ali turun, Mirthad bin Abi Mirthad naik dengan Nabi. Sampai satu tempat, giliak Nabi pula turun. Maka Sayyidina Ali dan Sayyidina Mirthad ni kata kat Nabi, wahai Rasulullah tak payah turun, biar kami berdua je bergiliak-giliak. Dia berjalan, saya naik, saya jalan, dia naik. Rasulullah terus naik sampai ke Badar. Rasulullah naik terus, jangan turun. Rasulullah SAW dengan penuh tawaduk, Rasulullah kata tak boleh. Pasal kita dah buat giliran, aku pun nak dapat pahala berjalan. Pahala menunggang tu ada dah. Pahala jalan pun ada. Pahala asing-asing. Kalau kira kuat, aku lebih kuat berjalan daripada kamu. Dan kalau kira teringin pahala, aku lebih teringin pahala melebihi kamu. Pahala jalan. Kerana dalam hadis Nabi sebut, apabila kaki menempuh debu, kaki menyentuh debu pada jalan Allah,
kaki berdebu pada jalan Allah, maka kaki itu Allah menjamin syurga, boleh melangkah memijak tanah syurga. Tidaklah debu mengenai kaki seseorang pada jalan Allah, melainkan kaki itu layak memijak tanah dalam syurga. Riwayat dengan makna begitulah. Maka kata Nabi, di sudut kekuatan berjalan aku lebih kuat daripada kamu, dan di sudut mengharapkan pahala letih berjalan, aku sangat berharapkan pahala itu. Aku takkan korbankan pahalaku. Sampai gila Nabi jalan, mereka dua orang duduk atas. Nabi tak bagi. Mereka malu Allah dengan Nabi lah, takkan nak bagi Nabi berjalan. Mereka naik kuda gedeguk Nabi jalan. Mungkin setengah jam jalan, kita tak tahu berapa minit, jalan sampai ke tempat, berhenti, naik pula. Setiap sahabat macam tu. 3 orang berkongsi seekor unta. Unta boleh naik 2 orang, bukan unta besar tu, unta kecil je. Dan Nabi tak bagi ragas naik 3-3, tak boleh. Lebih muatan. Nabi melarang lebih muatan. Kesian dekat apa tu, unta tu. Unta tu boleh larat bawa 2 orang. Gitulah. Itu bagaimana rahmah kasih sayang Nabi kepada binatang, dan Nabi ajak mujahadah. Susah kerana Allah. Susah kerana Allah. Dan tak ada siapa yang lari balik pun, tak ada. Semua beriman. Berbeza dengan perang Uhud nanti. Perang Uhud, tentera munafik pun pi, sampai sekat jalan mereka patah balik. Mereka rasa penat lah. Tak dan perang lagi, dah rasa cemuih dah. Itu tentera Islam okey. Jalan dengan Nabi. Berbincang, mesyuarat. Nabi tak buat keputusan seorang-seorang. Nanti kita akan jumpa watak seorang sahabat namanya Sayyidina Hubab bin Munzir. Hubab bin Al-Munzir. Dia bertanya Nabi pilih satu lokasi. Dia kata, Nabi, wahai Rasulullah, tempat ni wahyu Allah ke? Ataupun bukan wahyu? Rasulullah pilih satu tempat untuk berkubu. Adakah ini arahan Allah, wahyu? Kerana Nabi dipandu, dibimbing dengan wahyu. Wahyu kan ni? Nabi kata, tak, ini bukan wahyu, ini pandangan peribadi saya. Kata Sayyidina Hubab, boleh tak saya berbeza pandangan? Nabi kata, silakan. Bolehkah saya memberi cadangan? Nabi kata, silakan. Dia kata, wahai Rasulullah, saya rasa tempat ini kurang sesuai. Marilah kita pilih tempat yang lain. Di depan sana ada beberapa buah telaga. Kita jadikan telaga-telaga badan ni di belakang kita. Kita akan ambil tanah, kita akan tutup telaga. Nanti musyrikin datang dalam keadaan dahaga, mereka nak minum air, kita tutup telaga dengan tanah, sebab kita sampai di sini lebih awal. Kita tutup. Dan biar telaga tu ada di belakang kita. Telaga yang ada air di belakang kita. Mereka nak dapat air hanya satu telaga di belakang kita. Telaga lain kita tutup dengan tanah. Telaga yang ada air berada belakang kita. Maknanya mereka nak minum air kena berhadapan dengan kita. Dan telaga yang ada air itu, yang kita tak tutup dengan tanah tu, berada di belakang kita, dan pastikan matahari terbit daripada belakang kita. Supaya nanti kita perang, kita tak silau matahari. Matahari terbit, matahari menyuluh mata-mata mereka. Mereka silau, mereka letih, mereka silau mata, dan mereka dahaga. Mata mereka kena pancaran matahari. Kita jangan duduk macam ni, nanti kena matahari. Dia bagi cadangan dia. Dan Nabi kata, oh pandai hang ni. Nabi bersetuju untuk pindah tempat. Mulanya Nabi duduk tempat lain. Nabi, okey, tak ada masalah. Macam tu. Nabi bukan diktator. Dan Nabi menggelar Sayyidina Hubab bin Munzir ni pakai strategi. Ini tak sesuai, tanya kita berkemah di sini tak sesuai, kita pindah tahun tu lebih sesuai apa semua. Dia bagi cadangan. Rasulullah SAW setuju dengan para sahabat. Gitu. Jadi ni pun buat kerja, kambuih telaga apa semua kan. Tutup telaga dengan ambil tanah-tanah ni. Memang ni pun berkena dah. Betul Ustaz kata al-harbu khida'un. Khida'ah. Al-harbu khida'ah. Peperangan itu satu tipu daya.
Jadi itu yang Nabi sampai awal. Bila sampai awal boleh buat macam-macam lah. Boleh buat macam-macam. Tu telaga, kambuh telaga, supaya mereka tak dapat minum. Baik, kita sambung. Tang mana? Muka surat 59. Wa ayyadallahu al-muslimin bil malaikah fanhazamal musyrikun wa tabi'ahumul muslimun yaqtulun wa ya'sarun. Allah membantu tentera Islam dengan diturunkan para malaikat. Malaikat turun ni mula-mula 1,000. Turun lagi sampai 3,000. Malaikat tak perang pun. Malaikat hanya meramaikan bilangan Islam, menggerunkan musuh. Kerana malaikat kalau nak perang, cukup Allah hantar satu malaikat cukup dah. Tak perlu ramai-ramai. Tujuan malaikat turun hanya untuk memberi sokongan, melemahkan perasaan musuh. Kita tengok tu dia ramai lebih daripada kita, dia bertakut. Kalau malaikat nak perang, tak perlu 3,000. Satu malaikat sudah cukup. Allah hantar Jibril saja cukup dah. Dia jerakah sekali, mati habis musyrikin Mekah. Atau Jibril boleh cedok tanah, lempak tanah dekat mereka. Jadi malaikat tak buat apa, mereka hanya jadi pemerhati sahaja. Faqutila minal musyrikin 70 rajulan minhum Abu Jahlin wa usira minhum 70 asiran wa qutila minal muslimin 14 rajulan. 70 orang di kalangan musyrikin terbunuh. Antaranya Abu Jahal, ketua mati habislah. Abu Jahal yang cakap besar, nak pergi minum arak, nak pergi menari, nak buat pesta, nak bunuh Muhammad. Abu Jahal ni mati, dia orang besar. Abu Jahal ni badan dia besar, baju besi lengkap, pedang. Dia dibunuh oleh kanak-kanaknya. Seperti mana Nabi Daud membunuh Jalut. Jalut tu besar kan? Nabi Daud kanak-kanak. Nabi Daud bunuh Jalut. Macam itulah Allah Ta'ala tunjuk peperangan Badar, tentera Talut menyamai jumlah tentera Islam 313 orang. Tak ramai. Tentera Jalut dekat-dekat 1,000. Jalut ni pula besar. Abu Jahal pun badan besar, agam. Yang bunuh Jalut Nabi Daud, kanak-kanak. Yang bunuh Abu Jahal pun kanak-kanak. Ada 2 kanak-kanak kembar, Mu'az dan Mu'awwaz. Mu'az dan Mu'awwaz selepas tamat perang Badar, mereka mai jumpa Nabi. Wahai Rasulullah, saya yang bunuh Abu Jahal. Hak seorang lagi kata, tak, bukan dia bunuh, saya bunuh. Budak-budak kan. Bangga dia. Aku yang bunuh. Dia macam Upin dan Ipin lah. Mu'az dan Mu'awaz. Macam Upin dan Ipin. 2 beradik. Siapa dapat anak kembar, seronok boleh ambil nama ni. Mu'az dan Mu'awaz. Berebut lah. Kita tengok macam Upin dan Ipin lah. Aku bunuh. Dia ni kata, tak, aku yang bunuh. Bergaduh begitu. Tak, aku bunuh. Padahal ni pun sama-sama lah. Mereka berdua bunuh Abu Jahal. Dalam peperangan itu, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf meriwayatkan, ketika bertemu 2 pasukan, di sebelah aku ada kanak-kanak, belah kanan, belah kiri pun ada budak. Macam Upin dan Ipin, dua ada kiri kan. Hak seorang ni bisik kat telinga aku, wahai pakcik kenal tak Abu Jahal hak mana? Aku tanya dia, pasal apa? Hama apa? Budak ni kata, saya dengar dia menghina Rasulullah di Mekah. Saya dengar dia buat macam-macam dekat Rasulullah di Mekah. Dia pernah cekik Rasulullah dan sebagainya. Saya nak bunuh dia. Pakcik tolong tunjuk dalam ramai-ramai musuh hak mana satu Abu Jahal.
Maka Sayyidina Abdul Rahman bin Auf pun menunjuk isyarat mana hak pakai baju mana orang tunjuk. Dan Sayyidina Abdul Rahman tanya dia, siapa yang cakap pelan, siapa yang bisik? Dia kata, saya tak mau bagi abang saya dengar rancangan saya. Biar abang saya bunuh orang lain, saya nak bunuh Abu Jahal. Target saya Abu Jahal. Oh, tu sembang, bisik ke telinga. Tak mau bagi abang dengar. Tak lama lepas tu abang dia pula bisik, ambil telinga ni main dekat ni. Pakcik. Pakcik kenal tak Abu Jahal tak mana? Hang nak buat apa? Saya ingat perang ni saya nak target nak bunuh dia lah. Sebab dia ni banyak menyakiti Rasul. Siapa yang cakap pelan? Takut adik saya dengar. Oh betul. Mereka niat ni pun sama dua-dua orang ni. Mu'az dan Mu'awwas. Hak mana adik, hak mana abang saya tak pasti. Mu'az min ain alif zal. Mu'az. Kalau Mu'awwas min ain waw zal. Mu'awwaz. Bila dah dekat berlaku peperangan, Sayyidina Abdul Rahman bin Auf, dia angkat suara, dia kata, tu Abu Jahal tu. Dia bagi dua-dua orang dengar. Tu dia, tu. Maka kedua-dua orang ni lari macam burung lang ke sekr. Mereka dua orang ni terpa marah ke hadapan, lari laju. Tak mau orang lain, nak bunuh Abu Jahal je. Dua orang budak. Akhirnya mereka berjaya membunuh Abu Jahal. Abu Jahal sembang hebat sangat. Dengan budak-budak pun tak lepas. Budak kecil pun tak boleh. Kononnya dia nak bunuh Nabi Muhammad. Nak minum marak dalam kepala Nabi Muhammad. Dalam tengkorak Nabi Muhammad. Sembang derah. Allah Ta'ala hina dia. Budak ni yang bunuh. Tapi dua orang budak ni bunuh, dia tak mati lagi. Dia macam nazak. Orang ingat mati dah. Lepas tamat peperangan Badar, tentera-tentera musyrikin ni terlentang 70 orang mati. Nabi suruh cek dulu. Nabi kata dekat Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ni, dia orang dewasa. Tapi bila dia berdiri, sama macam orang duduk. Dia orang pendek. Orang OKU lah. Tak cukup tinggi. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, dia kalau berdiri, sama macam orang duduk. Dia pendek. Dia macam Ibrahim pendek lah. Orang pendek. Kira masuk dalam golongan OKU lah. Kecil, kurui, pendek. Dia suruh pergi cek. Adakah semua dah mati? Saja lah. Dia pun pergi cek. Kalih mayat ni mati dah. Kalih mayat ni mati dah. Kalih mayat ni mati dah. Rupa-rupanya Abu Jahal tak mati lagi. Bila dia kalih-kalih, tengok ni duduk nyawa lagi. Abu Jahal. Dan Abu Jahal ni masih sedap. Dia tanya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud. Dia kata, wahai Abdullah, siapa menang ni? Boleh tanya, tentera aku menang ke tentera Muhammad menang? Tanya Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, siapa menang ni? Sayyidina Abdullah bin Mas'ud tak jawab, ambil pedang, bagi ke kepala dia, putus kepala. Pegang rambut dia, bawa kepala tu, dia pancung sampai putus. Dah nak mampu, dah duk tanya lagi, aku menang ke Muhammad menang? Bukan nak mengucap la ilaha illallah apa semua, kapiak dia ni. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud ambil pedang yang tajam, bagi kat kepala macam kita duk takik ayam tu, takik kat tengkuk sampai putus kepala. Dia pegang rambut, dia bawa kepala tu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah kata, inilah Fir'aun umat ini. Hadza Fir'aun hadhihi al-ummah. Dia ni lah Fir'aun bagi umat kita ni. Umat Nabi Muhammad, dia ni Fir'aun. Jahat ni. Matilah dia. Dibunuh oleh Sayyidina Mu'az dan Mu'awwas. Dan disempurnakan. Tak mati lagi. Disempurnakan pembunuhannya oleh Sayyidina Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Semua budak-budak kecil. Dua budak kecil. Seorang dewasa tapi kerdil. Pendek. Orang biasa-biasa saja bunuh Abu Jahal yang kuat, yang besar ini. Dan 70 orang ditawan, 70 orang musyrikin ditawan, dibawa ke Madinah. Diikat nanti di dalam Masjid Nabawi. Kerana belum ada penjara, mereka ditambat dalam Masjid Nabawi. Bila mereka nak buang air, diberi peluang untuk mereka ke tandah, tapi diikat.
Dan ramai yang diikat ni akhirnya memeluk Islam kerana melihat Nabi dan para sahabat bergaul dengan baik, sembahyang berjamaah, bersalaman, berpelukan, bermesra, hidup dengan penuh aman dan harmoni, tenteram. Banyak mereka ni memeluk Islam. Dan ada juga orang yang Nabi tawan ketika dibawa balik dari Badar ke Madinah, sampai tengah jalan, Allah mewahyukan kepada Nabi kena bunuh beberapa orang. Tawanan yang dibunuh oleh Nabi di tengah jalan. Mereka ni dipanggil mujrimu al-harb, penjenayah perang. Mereka ni kalau ditawan, nanti dibebaskan, mereka akan perang lagi dengan Nabi. Mereka ni musuh ketat. Mereka ni tidak akan ada peluang untuk dapat hidayah. Antaranya Uqbah bin Abi Mu'id. Bukan Nabi berdendam dengan dia, tapi Allah suruh bunuh. Sampai di tengah jalan, di satu pokok, diikat dia di pokok itu dan dipancung, dibunuh. Tawanan yang dibunuh. Kerana dulu, dia pernah meletak tahi unta di belakang Rasulullah, pernah mencekik Rasulullah ketika Rasulullah sedang salat. Ada hari dia cekik, ada hari dia letak tahi unta. Bukan Nabi berdendam, bukan. Tapi Allah kata, penjenayah perang tidak boleh dimaafkan. Tidak boleh dijadikan hamba abdi, tidak boleh ditawan, tidak boleh fidak, ditebus kepada keluarga. Jangan bagi peluang tu. Mereka ni bukan hamba abdi, mereka ni bukan tebusan, mereka ni perlu dibunuh, tidak boleh dimaafkan. Dari Badar ke Madinah sampai satu tempat, berhenti di situ, Nabi bagi tahu orang macam ni Allah suruh bunuh, maka dipancung kepala. Dalam bahasa Arab dipanggil mujrimu al-harb, penjenayah perang. Jadi orang-orang besar macam ni, mereka ni tidak ada peluang lagi untuk masuk Islam, dan mereka ni bunuh je lah, simpan buat apa, bunuh. Baik. Thumma amara ar-rasul bidafni qatlal muslimin wal musyrikin wa raja'a ila al-Madinah wa lamma qarabaha talaqqathu al-wala'id bid-dufuf yunshidna. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan supaya dikebumikan mayat muslimin dan juga musyrikin. Mayat orang Islam ditanam tanpa mandi, tanpa solat. Mayat musyrikin ini walaupun mereka kafir harbi, patutnya dibiarkan di situ, dimakan oleh binatang-binatang buas. Tapi sifat Nabi yang penyayang, hukum satu bab, tapi Nabi penyayang. Nabi kata kita tanam jugalah musyrikin. Nabi tanam. Cara tanam ni tauk dalam telaga, kambuh dengan pasir. Lempak mayat-mayat musyrikin ni dalam telaga yang ada di kawasan Badar itu. Kemudian Rasulullah SAW pulang ke Madinah. Ketika hampir sampai di Madinah, kanak-kanak Madinah menyambut baginda dengan paluan kompang. Mereka mengalunkan nasyid. Macam Nabi baru sampai Madinah dululah. Dia nasyid, Tala'al badru alaina min thaniyatil wada' wajaba syukru alaina ma da'a lillahi da' ayyuhal mab'uthu fina ji'ta bil amril muta' ji'ta syarraftal madinah marhaban ya khair da'. Telah terbit bulan purnama ke atas kita, ia muncul dari Thaniyah al-Wada'. Kita wajib bersyukur atas dakwah baginda mengajak kita ke jalan Allah. Wahai insan yang diutuskan kepada kami, engkau membawa arahan yang ditaati. Kedatanganmu memuliakan bumi Madinah. Selamat datang wahai sebaik-baik pendakwah. Ini cerita perang Badar dah selesai. Kemudian pengarang kitab ni dia patah balik cerita. Dia patah balik. Dia undur balik. Dia cerita Nabi memperbetulkan saf. Betulkah baik jita syarraftal Madinah marhaban ya khairada. Baris yang mana ni? Betul ke baik?
Ji'ta syarraftal Madinah. Ada yang ganti dengan ganti baca dengan anta ghawthuna jami'an ya mujammal at-tiba'. Yang ni pun betul juga. Kaulah penolong kami kesemua kami ya mujammal at-tiba', wahai orang yang cantik tabiat, akhlak. Mujammal yang dicantikkan, at-tiba' tabiat, yakni budi pekerti, cantik budi pekerti. Okey, dia patah balik cerita. Waktu mula-mula nak perang Badar tu, Nabi atur strategi, buat soft, buat kawat. Nabi memeriksa pebarisan tentera. Hak ni patah balik ni. Tadi dah habis dah perang. Nabi dah balik Madinah dah. Okey, sekarang bu'ithta bil haqqi wal adli iftida'u asra Badar. Engkau diutuskan dengan kebenaran dan keadilan. Ada satu tajuk. Tajuk Sayyidina Sawad bin Ghaziyah. Dia ni waktu Nabi cek pebarisan tentera sebelum perang Badar, dia berdiri tak betul, tak ikut garisan. Maka Nabi tolak dada dia dengan satu kayu. Nabi bawa kayu, cek pebarisan, bagi baris rapi, lurus. Nabi pegang kayu, Nabi tolak dekat dada dia. Dan dia sengaja berdiri di luar barisan. Dia sengaja. Bila Nabi buat dia minta nak buat Nabi balik. Qisas. Nabi pun bagi kayu untuk dia cucuk Nabi. Dia tak mau. Dia kata tak adil. Saya tak pakai baju. Saya nak Rasulullah selak baju. Bila Rasulullah selak baju, dia bukan cucuk, dia peluk perut Nabi. Dia peluk dada Nabi. Ini nama dia Sayyidina Sawad bin Ghaziyah. Selalu orang viralkan cerita sahabat cium perut Nabi ini. Orang viralkan cerita nama lain. Nama Sayyidina Ukashah bin Mihsan. Itu tak betul. Selalu orang cerita sahabat cium perut Nabi ni ketika Nabi dah uzur, hampir wafat. Itu tak betul. Itu cerita tu palsu. Yang betulnya cium perut Nabi ni bukan Sayyidina Ukashah, tapi Sayyidina Sawad. Cium perut Nabi ni ketika perbarisan tentera nak perang Badar. Bukan cium perut Nabi dekat-dekat Nabi nak wafat. Cerita Nabi nak wafat, ada orang ni main nak minta qisas, nak balas. Nabi biasa buat jahat dekat dia. Sayyidina Ali menangis, Sayyidatina Fatimah menangis. Sayyidina Ali kata, kalau kau nak cucuk, cucuklah perutku, jangan cucuk perut Rasulullah. Orang halang dia nak buat juga. Cerita perasaan sedih. Nabi pun tak apalah, saya dah tak larat, saya dah uzur, nak buat pun buatlah, bagi kayu. Itu semua tak betul pun. Banyak kepalsuannya kerana hari kewafatan Rasulullah, Sayyidina Ali tidak berada di Madinah. Kepalsuan yang kedua, Nabi wafat dalam bilik Sayyidatina Aisyah. Yang ada ketika itu Sayyidatina Aisyah dan adiknya Sayyidina Abdul Rahman bin Abi Bakar. Sayyidina Abdul Rahman bawa kayu sugi, Nabi minta pinjam kayu sugi. Nabi habis umur atas ribaan Sayyidatina Aisyah dan disaksikan oleh Sayyidina Abdul Rahman bin Abi Bakar. Ni pun dua orang yang tahu bagaimana Nabi habis umur. Apa Nabi baca ayat apa? Apa doa Nabi ketika nak habis umur tu? Ketika Nabi sakaratul maut ni ada dua orang ya. Seorang nama Aisyah, anak Sayyidina Abu Bakar. Seorang lagi nama Abdul Rahman, anak Sayyidina Abu Bakar. Yang duk pergi merawit cerita Sayyidina Ali, Sayyidatina Fatimah menangis. Betapa susahnya ayah kita nak menghembus nafas. Cerita tu tak betul. Bukan di rumah Sayyidina Ali. Bukan di rumah Sayyidatina Fatimah. Ini salah satu min ahmiyati dirasati sirah an-nabawiyah. Kepentingan belajar sirah. Orang viral masuk dalam grup macam-macam. Kadang-kadang ada asatizah pun cerita bagaimana Nabi nak wafat. Bagaimana Sayyidina Ali, bagaimana Sayyidatina Fatimah, Sayyidina Hasan dan Husain. Tolonglah, janganlah buat Tok Wan kami, kata Al-Hasan dan Al-Husain. Tok Wan kami tu dah uzuk sangat dah nak wafat dah. Sayyidina Ukashah kata, dok, aku nak tuntut keadilan. Dulu Tok Wan hampa pernah tikam perut aku nak tikam balik.
Sayyidina Ali kata jangan, Sayyidina Fatimah tak bagi, Sayyidina Al-Hasan Husain. Nabi wafat di rumah siapa? Dikutip cerita dalam internet, tulisan orang, copy paste, forward, hantar ke grup nu, hantar ke grup ni. Kat saya pun ada orang hantar, dan saya duduk dalam grup tertentu pun saya ada baca. Main mana Sayyidina Ukasyah. Sayyidina Ukasyah ni cerita dia, Nabi kata kamu masuk syurga bighairil azab, bighairi hisab wala azab. Kamu masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Itu watak Sayyidina Ukasyah. Dia minta doa dekat Nabi. Nabi kata 70,000 umatku masuk syurga tanpa hisab, tanpa azab. Dia angkat tangan, ya Rasulullah, doakan saya salah seorang. Nabi tak baca doa. Nabi gezet terus. Nabi kata, anta minhum. Engkau, wahai Ukasyah, salah seorang daripada 70,000 masuk syurga tanpa azab, tanpa hisab, tanpa azab. VVIP yang jalan terus. Tak ada nak timbang-timbang pahala dosa. Tak ada nak dibicarakan di mahkamah Allah. Jalan terus. Yang cucuk perut Nabi ni, waktu Badar, Nabi sihat walafiat. Ketika perbarisan itu, nama pun lain dah. Peristiwa pun lain. Apa cerita sakaratul maut pula ni? Mereka nak bawa cerita tu, Nabi wafat di rumah Sayyidina Ali dan Sayyidatina Fatimah. Mereka nak tutup cerita Sayyidatina Aisyah yang meriba Nabi. Nabi tersandar di dada Sayyidatina Aisyah, bercantum air liurku dengan air liur Nabi. Nabi wafat dalam bilikku, memang giliranku. Bercantuman air liurku dengan air liur Nabi, dan kepala Nabi tersandar di dadaku. Beberapa kenangan indah yang tak akan dilupakan oleh Sayyidatina Aisyah. Wafat dalam bilikku. Kalau ikut giliak pun giliak aku. Kalau bukan giliak Sayyidatina Aisyah, isteri lain yang datang khidmat Nabi. Nabi memang parking rumah Sayyidatina Aisyah. Isteri Nabi semua setuju. Siapa kena giliak, dia yang main jaga Nabi. Nabi tak larat dah nak pindah-pindah, nak gilir-gilir. Jadi rumah Sayyidatina Aisyah menjadi tempat Nabi menghabiskan umur. Nabi kata, dalam uzuk ni, kalau hampa setuju, aku duduk sini je. Dulu aku gilir. Sekarang, siapa kena giliran, main rumah Sayyidatina Aisyah. Sayyidatina Aisyah akan keluar. Dan Nabi wafat dalam bilik Sayyidatina Aisyah. Giliran Sayyidatina Aisyah di dada Sayyidatina Aisyah. Sandak dekat dada ni. Dan bercantuman air liurku dengan air liur Nabi. Yang dengar Nabi baca, bal ila rafiqil a'la Sayyidatina Aisyah. Yang dengar Nabi baca sepotong ayat Quran, minal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin. Nabi baca ayat Quran, Sayyidatina Aisyah. Dia yang tahu segala-galanya. Bagaimana Nabi habis umur dan Nabi angkat jari. Nabi wafat, Nabi angkat jari ke atas langit. Nabi baca, bal ila rafiqil a'la. Nabi baca, Allahumma a'inni ala ghamaratil maut wa sakaratul maut. Orang lain tak nak tahu. Cerita dia di rumah Sayyidina Ali, Sayyidina Fatimah, tak tahu. Padahal Sayyidina Ali tidak ada di Madinah. Sayyidina Ali di luar, outstation. Dia dapat tahu kewafatan Nabi itu agak lewat. Itu kepentingan kita belajar sirah. Baik, kita tinggal dulu kisah ni. Kisah Sayyidina Sawad yang kata dekat Nabi dia nak cucuk perut Nabi. Dia minta Nabi selak perut. Nabi pun selak, dia peluk, dia cium perut Nabi SAW. Waktu ni Nabi sihat wal-afiyah. Sebelum perang Badar. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Waalaikumsalam.